warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Timbalan, IPG Terusin On, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit dan semua warga IPG Terusin On, semoga dalam keadaan sihat dan bahagia insya-Allah. Okey, pada pagi ini kita akan mendengar satu perkongsian ilmu daripada Wakil Jabatan Bahasa iaitu Dr. Yi Bee Chu. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Yi Bee Chu dan juga Jabatan Bahasa kerana sudi untuk bekerjasama pada pagi ini dalam professional talk pada pagi ini insya-Allah. Semoga yang baik semua datang daripada Allah dan yang buruk semua kita cuba baiki untuk menjadikan lebih baik pada masa hadapan insya-Allah. Okey, dengan ini majlis pada pagi ini menjemput Dr. Yi Bee Chu untuk tampil ke hadapan untuk perkongsian mengenai tata cara permohonan pensyarah cemerlang. Dipersilakan Doktor. Okay, terima kasih kepada pengacara kita pada pagi ini, Encik Faiza, dan selamat datang kepada semua peserta yang telah meluangkan masa untuk bersama saya untuk perkongsian tata cara permohonan pensyarah cemerlang. Okey, saya telah memohon pensyarah cemerlang pada tahun 2016 untuk DG48 dan tahun lepas tahun 2020 saya telah cuba memohon untuk pensyarah cemerlang DG52. Okey, jadi pada pagi ini saya ingin berkongsi apakah pengalaman saya, bagaimana saya memohon pensyarah cemerlang dengan rakan-rakan semua dan juga proses dia. Okey, dari permulaan pengisian borang sehingga lawatan jemaah nazir. Okey. Rakan-rakan semua sudah scan kehadiran pada pagi ini. Okey, saya rasa semua orang telah dapat iklan untuk permohonan PC. Pada tahun lepas, masa saya mohon, tarikh penutupan dia lah pada 9 Mac 2020. Tapi pada tahun ini ada lambat sikit, 22 Mac 2021. Hari ini 3 Mac. Jadi rakan-rakan masih boleh sempat mengisi borang dan juga menghantar borang permohonan PC ini. Okey. Ini syarat-syarat khusus bagi pemohon PC di grade DG 48, 52, 54 dan HAT C. Tapi saya rasa tahun ini untuk IPG tak ada grade HAT C untuk IPG. Tapi untuk sekolah masih ada. Okey, jadi ini kriterianya. Yang penting kita mohon ikut bidang kepakaran kita. Kita ingin macam saya bahasa Inggeris, jadi saya mohon dalam bidang kepakaran saya dalam bahasa Inggeris kerana kita perlu mengajar bidang tersebut selama 3 tahun berturut-turut. Kerana nanti kita nak sediakan dokumen atau surat-surat, semua tu mesti berkenaan dengan bidang kepakaran kita. Okey. Tempoh perkhidmatan tidak kurang daripada 3 tahun. Semua saya rasa semua orang dah tahu dalam surat yang telah didapat dalam oleh untuk permohonan pensyarah cemerlang ini. Okey. Ini tarikh saya. Okey, hari ini saya nak berkongsi pengalaman saya. Jadi saya akan ceritakan macam mana saya telah mohon dari permulaan sampai jemaah nazir datang melawat saya untuk mencerap saya. Okey, jadi saya masa permohonan saya 9 Mac ialah tarikh tutup. Lepas tu 20 saya tunggu 6 bulan, lebih kurang 6 bulan baru dapat message daripada jemaah nazir kata dia nak datang lawat saya dan di tarikh yang dia datang ialah pada 29 September. Jadi ada gap lebih kurang 9 hari
untuk dia datang melawat saya. Jadi saya ada lebih kurang seminggu untuk bersedia untuk lawatan dia. Okey. Boleh tak semua masih dengar suara saya tak? Boleh saya tahu tak? Dengar puan, dengar. Dengar. Okey, saya sambung Saya takut kadang mungkin audio saya tak dengar. Okey, saya nak pasti. Okey, ini tata cara permohonan PC. Okey, ada 3 proses yang kita perlu buat. Yang pertama sekali ialah persediaan dokumen. Okey, kita perlu sedia banyak dokumen untuk permohonan PC ini. Okey, yang kedua persediaan sebelum lawatan jemaah nazir. Bila kita dapat panggilan atau mesej daripada jemaah nazir, kita perlu buat persediaan. Okey, dan saya akan kongsi apa yang saya telah buat. Okey, persediaan yang saya telah buat dan juga masa-masa lawatan dan pencerapan jemaah nazir. Okey, jadi 3 proses ini yang saya lalui semasa permohonan PC saya, okey, pada tahun lepas. Yang pertama sekali ialah persediaan dokumen. Saya rasa mereka yang berminat telah dapat borang ini dalam Microsoft Excel untuk yang kita perlu isi borang permohonan PC. Okey, ini maklumat yang kita perlu isi. Saya rasa tak ada masalah, semua orang boleh isi. Yang seterusnya ialah yang bahagian ini. Okey, yang bahagian ini yang kita perlu isi dengan lebih detail. Okey, yang untuk 4 komponen A, pengajaran dan pembelajaran. Jadi kita perlu masukkan apakah khusus yang kita telah ajar, okey, untuk tahun 3 tahun yang kebelakang. Okey, 2018 kalau kita nak mohon tahun ini okey, untuk 2018, 2019 dan 2020. Okey, kita perlu masukkan okey dalam borang MS Excel. Okay, and then untuk komponen B ialah penyelidikan pembangunan dan inovasi. Jadi di sini adalah semua aktiviti yang kita telah buat dalam 3 tahun ini. Okay, aktiviti yang kita telah buat sebarang penulisan atau penerbitan, penyelidikan, okay, dan pembangunan profesional kita. Mungkin kita beri ceramah atau kita mencari penceramah, okey, untuk membangunkan profesional peserta, okey, dan juga inovasi yang telah kita mengambil bahagian. Okey, tak kira dapat anugerah emas ke, perak, gangsa atau jas penyertaan sahaja, semua aktiviti yang kita telah buat kita masuk dalam komponen B. Okey. Dalam komponen C ialah perkhidmatan dan pentadbiran, iaitu kita akan masukkan AJK kita dalam IPTO, dalam IBG masing-masing. Okey, apakah jawatan kita mengikut apa yang dalam manual pengurusan. Okey, perkhidmatan dan juga pentadbiran yang kita boleh masukkan. Yang komponen D ialah teknologi maklumat dan komunikasi. Ini adalah penggunaan teknologi kita. Contoh kita menggunakan sekarang kita banyak menggunakan Google Classroom atau Google Meet untuk pengajaran dan pembelajaran untuk PDP. Jadi kita boleh masuk di sini. Okey, untuk pengurusan kita boleh kata kita guna email, okey, kita guna atau Google Classroom sebagai tapak atau apa-apa. Semua yang berkenaan dengan teknologi kita masukkan dalam komponen D. Okey, jadi dalam borang ini kita pastikan semua diisi. Okey, jangan tinggal kosong Okey, semua diisi. Mesti ada sesuatu yang kita boleh masukkan. Okey, untuk 3 tahun ini. Okey, untuk 3 tahun ini mesti ada sesuatu yang kita boleh masukkan. So kita mesti lengkapkan borang ini supaya ia nampak lengkap. Okey. Untuk tahun ini 2021 setakat ini bulan Mac ini kita tak ada, kita tak perlu masuk. Tapi nanti jika jemaah nazir datang
kita akan kemas kini borang ini lagi. Okey, sekarang borang yang kita hantar untuk permohonan untuk mendapat kelulusan dari pihak Jemaah Nazir supaya dia datang melawat kita. Tapi bila dia datang melawat kita, kita perlu kemas kini borang MS Excel ini dengan apa yang kita telah buat pada tahun ini, okey, tahun semasa ini. Jadi kita juga perlu menyediakan dokumen 2021 semua untuk komponen A, B, C, D. Okey, kita juga perlu sediakan bila dia datang melawat kita. Okey, persediaan dokumen. Okey, yang pertama apa yang kita buat, kita mesti lengkapkan borang. Ini yang saya kata, jangan tinggalkan kosong. Pastikan semua ada maklumat, okey. Tak ada maklumat, cuba cari maklumat, okey. Mesti ada maklumat, okey. Cuba masukkan apa yang boleh dalam borang itu. Buat satu salinan bagi setiap dokumen, okey. Surat lantikan, sijil, muka depan buku, kalau ada penerbitan, abstrak artikel dan lain-lain, okey. Yang telah disenaraikan dalam borang Excel sebagai putih, okey. Jadi apa yang kita tulis dalam borang Excel, kita perlu ada bukti, okey, menunjukkan kita telah buat perkara komponen-komponen yang ini. Okey, kita perlu ada bukti. Macam pengajaran pembelajaran, kita boleh bagi surat lantikan mengajar mata pelajaran, okey, surat lantikan. Jadi kita kena cari surat lantikan pensyarah khusus, okey, atau pensyarah mata pelajaran untuk 3 tahun ini. Okey, ini untuk PDP. Okey, yang penyelidikan kita boleh kalau ada tulis buku, jurnal, artikel jurnal, kita letak abstrak. Okey, atau ada sijil-sijil sijil sumbangan atau sijil penghargaan. Okey, inovasi juga ada sijil penghargaan, kita boleh atau sijil anugerah. Kita boleh sediakan dokumen yang tersebut. Okey, untuk perkhidmatan dan pentadbiran ini kita boleh untuk jawatan kita dalam institusi sendiri, kita boleh ambil fotostat muka yang ada nama kita. Okey, dalam contoh manual pengurusan, saya sebagai saya adalah seorang jabatan kuasa untuk contoh, okey, untuk setiausaha sesuatu jawatan kuasa. Jadi saya fotostat muka itu, okey, dan sertakan sebagai muka yang ada nama saya, okey, sebagai satu bukti, okey. Dan teknologi maklumat komunikasi ini, contoh kalau kita kata kita buat Google Classroom untuk PDP, jadi kita pun boleh bagi satu screenshot, okey, screenshot Google Classroom. Kata saya buat untuk kelas ini, setiap pensyarah ada buat kelas, okey, gunakan Google Classroom. Jadi kita boleh letakkan itu sebagai satu bukti. Atau kalau kita kata kita guna email atau apa teknologi lain untuk pengurusan, okey, dia ada satu bahagian tanya apa teknologi maklumat yang kita guna untuk pengurusan. Saya selalu tulis saya menggunakan email, okey, menghantar mesej atau menghantar maklumat kepada pensyarah. So saya pun bagi satu screenshot email saya yang contoh untuk memo mesyuarat bahasa Inggeris atau memo mesyuarat Jabatan Bahasa, itu pun juga guna sebagai bukti, okey, untuk penggunaan teknologi maklumat dalam pengurusan, okey. Jadi semua salinan kita mesti ada satu salinan untuk setiap bukti ini yang apa yang telah kita senaraikan dalam borang permohonan Excel. Okey, lepas tu kita hantar kumpulkan semua bukti-bukti ini dalam satu file dan hantar file ini bersama borang permohonan kepada pegawai yang bertanggungjawab untuk semakan. Okey, sebelum dia dihantar untuk pengakuan oleh pengarah. Jadi kita perlu hantar satu file bersama borang permohonan kita, okey, kepada pihak pengurusan. Okey, lepas dah siap dokumen, kita apa kita buat? Tunggu. Okey, kita tunggu macam tahun lepas saya tunggu selama
6 bulan. Okey, saya tunggu 6 bulan baru dapat call. Dapat call dari jemaah Nazir kata dia hantar mesej, bukan call, dia hantar mesej dalam WhatsApp kata dia dengan tim dia nak datang pada akhir bulan masa tu bulan September. Okey, dia akan datang pada akhir bulan September. Jadi lama agak saya menunggu untuk tahu keputusan dapat dilawat oleh jemaah Nazir. Okey. Jadi lepas dapat call, saya perlu buat persediaan. Okey, bulan September lepas jemaah Nazir dah call saya pun buat persediaan untuk lawatannya. Jadi sebelum lawatannya, saya akan dapat balik file yang saya telah hantar pada bulan Mac. Saya telah hantar file saya dan borang permohonan kepada pihak pengurusan. So dia akan pulang balik kepada kami. Jadi kita update, update kemas kini dokumen-dokumen untuk tahun yang terkini. Tahun ini kita masukkan juga. Kalau kita ada penyelidikan atau inovasi atau apa-apa, kita tambahkan dokumen dalam file kita dan juga tambahkan maklumat dalam borang permohonan kita. Kita kemas kini dengan tahun ini. Selepas kita dah confirm jemaah Nazir datang melawat kita. Selepas kumpul semua salinan dokumen, kita buat 2 salinan. Buat 2 salinan. Cadangan saya buat 2 salinan. Satu untuk disimpan oleh jemaah Nazir dan satu untuk sendiri. Sendiri. Kerana tahun depan atau tahun seterusnya mungkin kita tak dapat, kita nak rujuk balik. At least kita ada satu simpanan, file simpanan sendiri. Jadi kita simpan satu untuk sendiri. Kena buat 2 salinan dokumen. Kita kumpul biasa apa saya buat, saya kumpul semua dulu dan saya hantar photostat. Yang photostat itu saya simpan sendiri. Dan tambah dengan dokumen yang terkini. Setiap salinan dokumen untuk jemaah Nazir, untuk simpanan jemaah Nazir perlu ditandatangani oleh KJ Jabatan. Tahun lepas KJ saya dia Puan Paukis, dia perlu sahkan semua dokumen. Jadi kalau saya ada banyak, dia perlu tanda tangan setiap muka surat. Ini buku dokumen saya. Saya tunjuk ini file saya. Nampak tak semua orang? Ini file saya dan juga dia tebal lebih kurang 2 inci. Dia kata tak boleh lebih daripada 2 inci. Jadi ini file saya. Jadi KJ saya dia perlu tanda tangan setiap muka surat. Banyak kerja. Jadi saya sangat bersyukur KJ saya Puan Paukis, dia boleh meluangkan masa dia. Dia kena cak setiap muka surat dan juga tanda tangan setiap muka surat. Banyak juga masa dia perlu tanda tangan. And saya ingat macam 1 petang dia stay untuk tanda tangan semua dokumen yang ada dalam file itu. Ini untuk yang jemaah Nazir. Yang simpanan sendiri tak payahlah. Kita simpan sendiri. Kemudian kita jilidkan semua dokumen ini. Dulu bila saya mohon pensyarah cemerlang tahun 2016, saya semua dokumen saya masuk dalam satu file putih. File putih. Tapi tahun lepas saya dapat idea ini. Saya pun tak tahu macam mana saya boleh dapat idea ni. Saya buat satu muka depan soft copy dan saya tanya kedai, kita ada satu kedai yang nama Seven Colors dekat Batu Pahala. Mungkin tempat lain pun ada kedai printing. Saya tanya dia, boleh tak buat dokumen saya jilidkan jadi satu buku dan buat satu muka depan. Dia kata boleh. So saya pun sangat berpuas hati lah cara dia buat cantik. Saya pun rasa sangat berpuas hati dan seronok dengan apa yang dia buat. Kita hanya kumpulkan semua dokumen-dokumen dan bagi hantar satu soft copy untuk muka depan.
minta dia buat satu muka supaya dan kemudian hantar dokumen yang ada supaya dia boleh jilidkan. Dan kosnya tak banyak, di Batu Pahat lebih kurang tak sampai RM20, okey, untuk sebuah buku, okey, untuk menjilid buku file saya ini. Okey, ini satu cadangan kalau ada rakan-rakan kita yang peminat kalau dan juga boleh jumpa satu kedai printing seperti ini, boleh minta dia buatkan, okey, buatkan file ni. Okey, nanti sorry saya punya presentation slide sudah hilang. Someone has started sharing. Okay, someone has started sharing. Siapa yang telah share? Okay, saya cuba masuk. Ada orang mungkin tersilap tekan. Okay, tersilap tekan share. Jadi slide saya telah hilang. Okay, saya cuba share sekali. Tengok boleh tak? Okay. Okay, nampak Nampak tak rakan-rakan? Nampak Dr. Lici. Okay, thank you. Okay, okay, jadi ini ialah dokumen, saya telah jilid semua dokumen dia nak kaedah binding, okay, tapi saya telah jilidkan dia jadi satu buku, okay. Persediaan sebelum lawatan, satu lagi yang kita perlu buat ialah sediakan video atau PowerPoint pembentangan, okey. Masa saya memohon PC untuk DG48, kami tak perlu sediakan video atau PowerPoint, okey, untuk pembentangan. Kita hanya buat mengajaran dalam kelas. Nazir datang observe saya, tapi untuk saya rasa 2 tahun yang lepas dah mula. Sesiapa yang memohon untuk PC perlu sediakan video atau PowerPoint pembentangan. Okey, tempoh pembentangan adalah 15 hingga 20 minit. Okey, kalau lepas kita dah confirm Nazir akan datang, kita perlu sediakan video atau PowerPoint. Okey, ini kandungan yang kita perlu masukkan dalam video atau PowerPoint kita. Okey, yang pertama ialah menjayakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Jadi saya telah rujuk buku ini yang semua kita semua dah pun sangat tahu, Malaysian Blueprint ini. Okey, cuba cari, macam saya bahasa Inggeris. Jadi saya cuba cari apa yang berkaitan dengan bahasa Inggeris. Okey, macam dalam sini blueprint ini kata bahasa Inggeris, murid-murid kita perlu berdui bahasa. Jadi saya ambil ayat ini dan untuk menjadikan macam mana saya boleh membantu menjayakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Kerana bidang saya bahasa Inggeris, jadi saya nak pelajar kita lebih mahir dalam penggunaan bahasa Inggeris. Okey, dan satu lagi tentang meningkatkan prestasi murid atau pelajar peserta. Semua yang kita buat ini mesti ikut bidang kepakaran kita. Jadi untuk bahasa Inggeris, saya pun kata, okey, saya ingin meningkatkan prestasi guru pelatih kerana kami IPG melatih guru pelatih. Jadi supaya mereka lebih mahir dalam bahasa Inggeris, bila mereka pergi sekolah, mereka dapat mengajar bahasa Inggeris dan seterusnya dapat meningkatkan penggunaan atau prestasi bahasa Inggeris di sekolah. Jadi ini satu point yang saya beri, okey, dalam pembentangan saya. Okey, bagaimana meningkatkan tahap profesionalisme bidang kepakaran. Okey, ini bagaimana saya meningkatkan profesionalisme saya. Jadi saya kata tahun lepas saya pun baru dapat doctorate. Okey, itu satu point yang sangat strong untuk menyokong tahap saya telah mendapat tahap profesional bidang saya. Dan juga saya pun kata saya selalu menghadiri kursus-kursus atau latihan jurulatih kebangsaan, contoh untuk CEFR. Itu satu cara saya meningkatkan tahap profesionalisme saya. Okey.
Dan seterusnya menggalakkan inovasi dalam kalangan murid, pelajar, peserta dan rakan sekerja. Okey, jadi saya pun kata inovasi yang saya telah buat, saya selalu buat inovasi. Setiap tahun saya pasti saya ada satu penyertaan dalam inovasi. Jadi saya ada bukti atau ada bahan-bahan untuk menggalak untuk menunjuk kepada jemaah Nazir, kata saya memang sentiasa aktif dalam inovasi, dan juga saya juga melibatkan pelajar dan juga rakan-rakan sekerja untuk join saya dalam inovasi. Okey. Yang seterusnya merealisasi harapan dan wawasan pendidikan negara selaras dengan aspirasi global dan aspirasi kebangsaan. Jadi dari poin-poin yang saya beri untuk poin 1, 2, 3, 4, akhirnya saya kata saya dapat merealisasikan harapan dan wawasan pendidikan negara. Okey, jadi ini poin-poin yang saya telah buat untuk pembentangan saya semasa lawatan jemaah Nazir. Okey, untuk video dan PowerPoint, dia kata either one, okey, video atau PowerPoint. Tapi saya telah buat kedua-dua. Okey, saya masa jemaah Nazir datang, saya bagi dia lihat video saya yang saya buat lebih kurang 4 minit. Okey, video saya. Kemudian saya buat pembentangan PowerPoint. PowerPoint saya lebih kurang 13 slide. Okey, jadi pastikan ia dalam 20 minit. Mengapa saya buat video? Kerana dalam video saya boleh letak video-video contoh aktiviti yang saya telah buat supaya Nazir tahu saya bukan cakap sahaja. Saya memang ada buat, saya memang ada lakukan. Okey, ada lakukan semua benda yang saya sebut macam prestasi murid. Saya benar pergi sekolah buat language camp. Okey, UPSR camp. Okey, masa 2019. Okey, jadi dalam video saya pun letak penlibatan pelajar murid-murid dalam penggunaan bahasa Inggeris. Ini dapat meyakinkan, okey, jemaah Nazir bahawa pemohon ini, calon ini dia memang ada terlibat dalam semua aktiviti yang dia sebut tadi. Okey, ini juga senang untuk saya kemudian bila masa sesi soal jawab, kerana dia akan interview saya, tapi bila dia nampak video sudah tunjuk semua, okey, dia pun tak banyak soalan nak tanya saya. Bagi saya, kerana saya telah tunjukkan semua yang saya sebutkan dalam video, jadi dia pun tak banyak tanya saya soalan, okey, semasa interview. Jadi saya sedia dua video dan PowerPoint untuk pembentangan di depan jemaah Nazir. Okey. Lepas tu saya perlu sediakan satu RPH. Okey, kerana dia akan datang mencerap saya. Okey, saya perlu sediakan RPH. RPH adalah secara terperinci seperti yang disediakan oleh guru pelatih kita, okey, semasa praktikum. So kita perlu buat langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, okey, set induction, okey, dan juga penutup. Semua detail kerana ini pencerapan untuk pensyarah cemerlang. Jadi kita perlu buat terperinci seperti apa yang guru pelatih kita buat semasa praktikum. Dan juga kita mesti pastikan ada penerapan PAK 21 kerana kita selalu ajar guru pelatih kita mesti amalkan PAK 21. Guru-guru sekolah pun amalkan PAK 21. Jadi dalam aktiviti aktiviti saya semasa pencerapan, saya perlu ada PAK 21. Okey, contoh ada pembentangan, okey, oleh pelajar, okey, dan juga saya perlu ada penggunaan teknologi atau digital tools dan elemen lain, okey, untuk menunjukkan kami telah mengikut pedagogi yang semasa atau yang terkini. Okey. Dua pokok ini sangat penting, okey, kerana semasa sesi soal jawab oleh jemaah Nazir, dia suka tanya apa itu SKPMG. Okey, SKPMG 2.
okey, dia akan tanya. Jadi kita sebelum dia lawat, kita boleh cuba baca buku-buku ini, dan juga transformasi Institut Pendidikan Guru, okey, transformasi IPG kita pun juga perlu faham. Ada 8 kluster, okey, ada 8 kluster dalam transformasi IPG kita. Jadi kita perlu tahu apakah 8 kluster itu, dan bagi dia semasa sesi soal jawab kita bagi dia tahu, boleh jawab dengan lebih confident, okey, masa dia bertanyakan kita. Okey, so kita perlu tahu macam SKPMG 2 biasa dia suka tanya apa standard 5, okey, standard 5 atau standard 4, kemenjadian murid, bagaimana kita boleh laksanakan kemenjadian murid. Okey, jadi ini soalan yang paling digemari, okey, ditanya oleh jemaah nazir kita. Okey. Lepas itu, okey, kita pun perlu sediakan satu bilik, okey, untuk pameran dan showcase bahan-bahan putih. Okey, semasa dia lawat kita saya telah saya tak ada saya nak guna pusat sumber B, tapi masa tu mungkin ada mesyuarat atau apa-apa tak dapat guna. Okey, jadi saya pun guna makmah bahasa. Okey, walaupun dia tidak berapa kondusif, tapi saya okeylah. Okey, saya boleh guna, ada ruang untuk saya pamerkan bahan-bahan saya. Ini meja, alas meja yang saya telah buat tempah untuk meja ni supaya ia nampak kemas. Okey. Jadi saya letak bahan-bahan dan pamerkan bahan-bahan. Okey, pamerkan dan susunkan semua bahan putih untuk 3 tahun. 3 tahun tambah tahun ini sebenarnya 4 tahun. Okey. Seperti file folio pensyarah, folio khusus, sijil-sijil asal, penulisan buku, artikel, jurnal, tisi pelajar. Okey, kita pun letak tesis belajar supaya untuk bukti kita ada buat penyeliaan untuk pelajar kita. Jadi saya pun letak tesis belajar di sini. Okey, banner pembentangan. Okey, kalau kita pergi buat pembentangan di luar, pembentangan poster ke, atau kita ada buat ceramah atau apa-apa, kita boleh letak banner. Bahan-bahan inovasi, okey, plak-plak yang kita telah dapat untuk selepas satu pertandingan atau cenderamata. Okey, semua bahan-bahan yang kita ada. Okey, semua bahan-bahan yang kita ada, kita pamerkan. Okey, pamerkan dalam bilik yang kita pilih. Okey, kalau boleh kita buat rehearsal pembentangan. Kalau yang tadi PowerPoint, tadi pembentangan PowerPoint, dan juga pembentangan showcase. Okey, showcase untuk bahan-bahan putih. Kerana lepas saya bentang PowerPoint saya perlu juga bentang showcase, buat pembentangan untuk showcase. Okey, apa bahan putih yang saya telah ada. So kalau boleh kita buat rehearsal. Macam tahun lepas saya ada beberapa orang pelajar, okey, dia masuk makmal komputer masa saya tengah buat persediaan. Saya pun ajak mereka, okey, saya ada bahan-bahan ni, saya nak share dengan you all. Okey, saya pun cerita apa yang saya telah buat. So itu satu cara kita rehearsal supaya kita lebih ada keyakinan. Okey, ada keyakinan bila jemaah nazir datang melawat kita. Okey, ini bahan-bahan yang saya telah pamerkan. Okey, satu sijil. Okey, sijil saya telah buat folder-folder lain. Satu folder untuk sijil pembentangan, satu folder untuk sijil penghargaan, satu folder untuk sijil pembentangan, pembentangan inovasi atau penyelidikan atau penghargaan. Okey, so nampak ada banyak sijil. Okey, folder banyak. Okey, nampak ada banyak sijil. Okey, sebenarnya folder banyak. Okey, dan bahan-bahan inovasi. Okey, inovasi saya buat modul. Okey, bentuk modul. So jadi saya pun
ada pamerkan, dan juga buku-buku atau modul atau artikel-artikel jurnal yang telah kita tulis, okey, kita pun buat pameran, okey, showcase. Saya telah menulis beberapa siri buku ini, oleh itu saya pun pamerkan buku yang saya telah tulis, okey, yang ada nama saya, okey. Ini Jemaah Nazir pun nampak buku ni, dia pun suka, okey, dia pun tanya macam mana saya tulis, okey, dia tanya. Okey, banner, okey, kita pun satu sudut untuk banner, untuk pembentangan poster yang saya pernah buat, dan juga inovasi, okey, untuk inovasi dan juga untuk CPD kita. Jadi saya pun buatkan satu corner untuk banner, pameran banner. Dan file-file folio pensyarah dan folio khusus, kerana kita dalam borang permohonan kita pun ada tulis untuk PDP kita. Jadi kita perlu letak folio khusus yang kita telah buat, okey. So jadi saya ada folio pensyarah, okey, untuk 3 tahun, 4 tahun termasuk tahun yang terkini, dan juga folio khusus untuk khusus yang saya pernah ajar, okey, saya pun pamerkan. Okay, so ini file yang saya pamerkan, dan juga plak, okey, sebarang plak, okey, dia tidak semesti plak pemenang, okey, pemenang anugerah Perak Kangsar Inovasi, cendera mata yang dibeli oleh sekolah. Contoh, saya telah pergi sekolah untuk memberi ceramah, dia bagi cendera mata, kita pun letakkan, okey, dalam pameran showcase ini, okey. Jadi ini semua bahan yang saya telah pamerkan. Okey, sebelum Nazir datang, okey. Dan pada hari kejadian, okey, hari kejadian, Nazir datang, okey, datang dan mencerap saya. Ini masa yang telah saya lalu, okey, pada pukul 9 pagi dia sampai, dia jumpa pengarah. Okey, lepas tu saya pun bawa mereka ke makmah komputer dan buat pembentangan, okey, pembentangan PowerPoint. Okey, lepas pembentangan PowerPoint, ada sesi soal jawab, okey, dia interview, dia tanya soalan, okey, dia akan tanya soalan. Seperti apa yang saya kata, kalau kita sudah masukkan semua benda-benda yang penting yang menunjukkan kita telah buat dalam PowerPoint atau video, Jemaah Nazir sebenarnya dia tak banyak boleh tanya, okey, dia kerana semua itu sudah meyakinkan dia, dia datang untuk tahu saya benar-benar buat, okey. Dalam borang permohonan kita boleh tulis apa, tapi pastikan kita benar buat. Jadi bila dia datang, kalau kita boleh beri bukti, memang kita laksanakan semua aktiviti penyelidikan, inovasi atau sumbangan, then dia akan diyakinkan, okey, dia tak akan tanya banyak soalan. Kalau kita ada kekurangan di sesuatu aspek, dia akan tanya banyak, okey, supaya dia dapat diyakinkan untuk memberi kita pensyarah cemerlang. Okey, lepas pembentangan saya buat showcase, okey, pembentangan showcase untuk pameran bahan-bahan yang saya kata tadi, okey. Lepas tu pukul 11 dia masuk kelas, okey, mencerap saya, okey. Masuk kelas mencerap saya untuk 2 jam. Hari itu saya ada kelas PDP saya 2 jam. So saya ingat dia mungkin duduk 1 jam, tapi dia duduk 2 jam untuk mencerap saya. Okey. Dan lepas tu dia akan buat laporan, makan tengah hari dan pesurat. Okey. Ini pencerapan, okey. Masa pencerapan kita perlu serahkan file permohonan kita yang telah dikemaskinikan, okey. Ini tahun 2020, yang tahun lepas saya mohon, ini yang 2016 yang saya mohon. So saya telah tukarkan file jenis macam ini ke didik buku, okey. Saya serahkan file ini kepada dia, okey, masa dia datang, dan juga APH, okey, untuk pencerapan hari itu, dan juga sediakan air mineral kerana kami lama, okey, lama
Okey, dari pukul 9.30 sampai 2 sampai 1. Okey, lama. So kita sediakan air supaya dia rasa lega, okey, bersama kita. Okey, lepas tu saya buat pembentangan, okey, video PowerPoint. Okey, dan ada sesi soal jawab dan showcase. Okey, selepas ini mereka kami masuk kelas, okey, untuk kelas yang saya ajar pada hari itu ialah English for Effective Communication untuk program PPI SMP. Saya ada 39 orang pelajar. Masa saya buat kelas ini, saya buat dekat Balai Ilmu, dia lebih besar, dia boleh buat 39 orang. Tapi kerana untuk pencerapan ini saya tidak dapat buat dekat Balai Ilmu kerana saya perlu buat aktiviti kumpulan. Okey, kerana untuk pencerapan kita perlu ada PAK 21, kita perlu ada penggunaan teknologi atau yang lain-lain. So saya kena cari satu bilik yang lebih besar, boleh muat semua orang ini. Jadi saya telah buat dekat bilik persidangan yang lebih besar dan saya mengajar 2 jam, okey, dalam kelas. Okey, jadi ini bilik persidangan kita, okey, di mana pelajar saya telah menunjukkan penglibatan yang aktif, okey, mereka juga bekerjasama, okey. Saya tidak bagi tahu mereka ada Nazir datang. Saya hanya cakap masa mereka masuk kelas, saya hanya cakap today we have 2 special guests, okay, who will be joining us for the class. Okay, so mereka pun tak tahu mereka ini Nazir. Mereka ingat pegawai ke atau mungkin pensyarah lain. Okay, mereka tak tahu mereka ni Nazir nak menjerap saya. Okay, dan saya juga macam guru pelatih kita kena sediakan janjan, okay, untuk aktiviti dalam kelas dan juga kertas mahjong. Okay, macam apa guru pelatih yang kita buat, saya buat untuk kelas saya, okay, semasa pencerapan jemaah Nazir. Okey, jadi lepas Nazir sudah mencerap saya, jadi pun habislah semua proses, okey, proses permohonan PC saya dan lepas tu mereka akan pergi buat report dia, laporan dia dan kami pun bersama-sama makan tengah hari, okey, dan mereka pun balik. Jadi ini adalah semua proses saya telah lalui pada tahun lepas. Okey, sebelum yang pertama saya menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk diisi dalam borang Excel, borang permohonan dalam Excel. Dan kedua, sebelum dia datang saya telah buat persediaan, okey, menyediakan PowerPoint, okey, menyediakan bilik untuk dan juga showcase, okey, pamerkan barang-barang, okey, bahan-bahan bukti untuk lawatan mereka, dan akhirnya mereka mencerap saya dalam kelas. Okey, jadi ini semua proses yang telah saya lalui untuk permohonan PC saya. Okey, ini 2 orang Nazir, okey, ketua Jemaah Nazir dari JPN Melaka, Inzek Abdul Aziz, dan juga rakannya, saya tak ingat nama, dari JPN Johor Bahru. Okey, kami ambil satu gambar. Okey, apa yang saya ingin share dengan rakan-rakan, expect nothing but appreciate everything. Okay, lepas saya masih belum tahu adakah saya akan dapat PC 50 Digi 52 atau tidak. Saya masih tak tahu. Okay, result belum keluar. September saya telah mereka telah datang observe saya dan pada akhirnya Ketua Nazir pun ada kata we cannot promise you anything, okay? We cannot promise you anything. Walaupun saya telah berbuat sebaik yang saya boleh, tapi dia kata we cannot promise you anything. Okay, jadi saya pun tak boleh harap expect sangat saya akan dapat. Okay, saya tak boleh expect saya akan dapat. Tapi yang penting kami appreciate. Okay, saya bersyukur. Okay, mereka datang. Okay,
saya dapat dipilih, dapat lulus saringan permohonan itu, mereka datang observe saya, itu sudah satu galakan untuk saya, okey, untuk meneruskan, dan juga saya mendapat sokongan daripada tertajuk dan juga timbalan pengarah Encik Razi. Mereka menyokong, okey, pensyarah yang memohon PC. Jadi saya rasa bersyukur, dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Puan Haziah Fazia Abdul Karim kerana dia orang yang pertama menggalakkan saya memohon PC. Okey, dia orang pertama masa 2016 bila iklan keluar, dia menggalakkan saya mohonlah itu. Okey, mana tahu boleh dapat. And then dia cerita laluan kerjaya untuk bersyarah macam mana, dan juga bila saya ada yang tak faham, tanya dia pun ajar saya, okey, ada kena isi borang, saya ada yang tak faham, saya tanya dia pun bagi tahu, okey, ini you boleh masuklah. Okey, itu tahun 2016 saya mohon, saya dapat 2017 untuk TG 48. Jadi saya ingin ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada beliau, okey, dan juga kepada Dr. Hamzah, mantan pengarah kita yang sudah bersara, okey, kerana dia yang juga menggalakkan kita memohon PC. Tahun ini pada tahun 2016 ramai pensyarah memohon, okey, daripada kalangan kita, ramai yang memohon, okey, dan dia bukan semua, okey, kerana ada IPG yang saya dengar, bukan semua orang yang memohon akan dapat dihantar borang-borang dia atau dokumen, tapi tahun itu saya rasa sangat bersyukurlah. Okay, so we need to appreciate. Okay, dan juga saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada KJ saya, okay, Puan Paukis, yang penat-penat menandatangani dokumen saya pada tahun lepas. Okey, saya ingat lagi tahun lepas waktu petang, okey, dia sign tanda tangan. Masa tu sudah PKP, ada orang sudah balik awal, okey, tapi dia tanda tangan habis semua dokumen saya dan letak atas meja. Jadi sangat thank you very much Puan Hajiah Fazia dan also Puan Paukis yang telah banyak membantu saya dan juga memberi sokongan kepada saya. Of course ada ramai orang yang saya ingin mengucapkan terima kasih, tapi masa bukan banyak untuk saya cakap. Okey, jadi tahun ini kerana saya belum dapat tahu result keputusan tahun lepas, jadi saya akan mohon lagi. Okey, sehingga saya dapat keputusan kata tahun yang permohonan tahun lepas saya telah dapat, dan saya tak perlu hantar. Tapi kerana kami belum dapat keputusan, kami pun tak tahu dapat atau tak dapat. Jadi saya mohon sahaja, okey, just mohon hantar borang kerana kita tak tahu, mungkin dapat okey, itu ada satu I can say that is a God's blessing to me. Okay, kalau tak dapat, tak apa. At least saya dah hantar borang, then saya dah ada peluang untuk dicerap sekali lagi oleh nazir-nazir kita. Okay, saya telah sampai ke akhir ceramah saya, perkongsian saya pada pagi ini. Jika ada apa-apa pertanyaan, mungkin boleh email saya bagi peserta luar. Okey, untuk jadi saya telah habis perkongsian saya. Harap perkongsian saya bukan sangat hebat-hebat, tapi saya ingin kongsi dengan semua orang proses-proses, okey, yang telah saya lalui dari permulaan memohon PC sampai ke akhir nazir dan lawatan dan pencerapan oleh jemaah nazir. Okey, sekian, terima kasih. Sekarang saya akan pulang sesi perkongsian saya kepada Encik Faiza. Okey, terima kasih kepada Dr. Ibisu. Tahniah Dr. Perkongsian pengalaman ini dapat memberi inspirasi kepada semua pensyarah yang berminat untuk memohon pensyarah cemerlang, insya-Allah. Okey, untuk pengetahuan semua peserta juga,
SPL KPM setakat ini mempunyai masalah di mana dia dah laporkan, dia dah di dalam laman rasmi SPL KPM, dan tetapi pada kehadiran hari ini kita hanya menggunakan Google Form. Maksudnya banyak yang kena isi. Satu dia peserta semua kena klik. Kalau ikut SPL KPM hanya IC sahaja. Tetapi kerana SPL KPM mempunyai masalah daripada 20 hari bulan 2 hari tu dia mempunyai masalah, sampai sekarang tak selesai lagi. So kita hanya menggunakan link kehadiran menggunakan Google Form. So setiap peserta kena banyaklah key in nama, tempat, petugas, minta maaf dari pihak kami ULDP. Okey, semoga sekali lagi semoga perkongsian ini kita dapat raikan dan ucapan tahniah juga kepada Dr. Yibi Chu yang akan memohon pensyarah cemerlang, semoga berjaya, dan ini juga insya-Allah akan memangkinkan semangat pensyarah-pensyarah lain untuk memohon pensyarah cemerlang insya-Allah. Okey, kita akan akhiri professional talk kita dengan tasbih, kifarah dan surah Wal-As. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Doktor. Tak boleh tanya soalan Dr. ke? Yibi, thank you. Oh, ya Dr. Yibicu. Tak boleh tanya soalan ni. Oh, lupa. Soalan tadi Tak ada Dr. bukan Yibi. soalan ni. Baru nak tanya Pembukaan. tau. Tak ada Dr. soalan, Hanafiah dah angkat boleh. tangan lama tau. Alamak. Sorry, Kan tak kita nampak. tadi PM. PM tepi, Email, PM tepi email, je. soalan. PM Segala tepi soalan boleh di Okey, okey. email lah. Apa yang Email nak ataupun tanya apa. yang nak left boleh left, okey. Kalau ada soalan boleh stay untuk tanya soalan, okey. Tapi yang nak left ada kelas, saya tahu ramai ada kelas, okey. Dah pergi kelas tak apa. Yang ada soalan nak stay boleh tanya soalan boleh. Okey. Okey. Kita teruskan sesi kita, okey. Ada apa-apa soalan tak? Hanafiah tanya, Hanafiah soalan. Okey, boleh tanya. Okey, Dr. Yi. Ya. Okey, terima kasih atas perkongsian. Sama. Okey, saya dah maknanya sebelum ni saya tak ada pun terfikir tentang PC, GC ni apa semua kan. Okey, bila saya tengok Dr. Yi punya pembentangan tu macam terdetik lah kan, terdetik Semangat kita lah, semangat. macam semangat nak mencubalah kan. Okey, Tapi, bagus. Okey, maknanya dia ada 3 poin tu. Satu lagi penyediaan individu punya ni lah, kompetensi sebagainya kan. Ya. Yang pertama tu berkenaan dengan PDPC tu kan, berkenaan dengan kita punya PDP kan. Maknanya PDP tu merujuk kepada pelajar option mengikut kepakaran kita ke? Ya, option. Contoh Hanafiah ajar PJ, jadi PDP, tapi you boleh masuk dalam borang Excel, you boleh masukkan apakah PDP yang you ajar. Tapi masa pembentangan, you mesti fokus pada option PJ sahajalah supaya dia tahu itu ikut ke bidang kepakaran kita. Tapi kadang-kadang kita ajar subjek lain kan. Kita boleh masuk dalam borang Excel supaya nampak banyak. Okey. Ya, betul lah. Maknanya yang core dia, yang major dia ialah tunjang permohonan kita tu berdasarkan student kita, betul? Itu yang mengangkatkan kita sebagai PC lah semasa sesi pencerapan tu kan. Tapi oleh kerana kita saya option PJ, bila student tak ada tu macam kendor lah sikit kan. Maknanya kita daripada segi kompetensi dokumen kita boleh sediakan. Untuk peningkatan profesional kita boleh cari, kita boleh pergi bengkel, pergi mohon ke jurulatihan dan sebagainya. Tapi tunjang utama ialah student. Bila student tak ada, kita pun tak boleh nak dicerap lah, betul lah. Betul. Macam tahun lepas, kan TESA sudah tak ada student masa awal tahun, bulan 3. TESA memang sudah tak ada student. Jadi, kita pun tak tahu akan pengambilan pelajar TESA juga. Jadi, masa saya mohon, saya tulis 2. Saya tulis bidang teras TESA, dan stroke. Saya pun tulis CPD bahasa. Saya tulis 2. Kerana tahun lepas saya tak tahu kita akan ada student. Jadi saya pun tak tahu saya nak tulis. Kalau saya tulis bidang teras, nanti dia datang memang tak ada pelajar untuk dicerap.
Jadi saya pun tambah letak stroke CPD dan dalam CPD dia pun ada banyak bidang-bidang dan saya tengok yang terdekat ialah bahasa, jadi saya tulis CPD bahasa. Oleh itu kalau dia datang kita tak ada student, at least dia boleh observe kita punya CPD. Okey, tahun lepas kita pun ada kawan yang tak ada student pelajar di IPG, tapi dia ada CPD di luar. Bila Nazil call mereka kata, oh kalau macam ni boleh tak saya pergi sekolah untuk ajar di sekolah. Ada Nazil yang terima, jadi pun boleh. Kita boleh buat macam ni. Okey. Okeylah. Terima kasihlah sebab haraplah pihak itu dapat mohon student mengikut option lah. Kalau tidak nanti banyaklah pesara yang tak boleh mohon kan. Ya, betul. Ya. Thank you. Okey, sama. Okey. Ada soalan lagi? Dah tak ada Zal? Dah tak ada rasanya ni. Dah tak ada lah. Dah tak ada. Atau boleh saya minta rakan-rakan on video supaya saya boleh ambil gambar. Last on video. Ya. Okey. On video saya boleh ambil gambar. Okey semua orang. Nanti ya ada bukti. Saya suka ambil gambar. Saya macam biasa ambil gambar. Jadi setiap kali saya pergi mana-mana saya akan ambil gambar. Okey. Dalam Microsoft Teams ini rakan-rakan perlu on video. On video bila saya ambil gambar saya akan nampak dia macam GM. Okey, GM walaupun you tak on video kita masih boleh nampak you punya profile picture. Tapi dalam Microsoft Teams ini orang yang on video baru boleh saya snapshot gambar. Okey, so diminta rakan-rakan yang lain also tolong onkan video supaya saya boleh ambil gambar. Okay, untuk bicara profesional hari ini. Okey. Sekarang saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Ada 9 orang yang on video. Rakan-rakan lain boleh tak tolong onkan video supaya saya boleh ambil gambar rakan-rakan yang lain. Okey. Okey, mungkin belum bersedia lah pagi lagi. Okey, tak apa. Saya ambil gambar Okey, yang sudah ada tolong tunjuk senyuman yang paling manis. Okey. Melati. Okey, 1, 2, 3. Senyum. Okey, terima kasih semua. Okey. Terima kasih Thank you semua. doktor. Okey, sama-sama. bye-bye. Thank you. Terima kasih Dr. Terima kasih Dr. E. Bye-bye. Sama-sama. Terima kasih Dr. Yi. Sama-sama.